Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersua Auda di pagi Khamis ini dari daerah Tutong untuk berkongsi antara info semasa dan juga pengisian bahan visual yang disediakan untuk hari ini ya. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan cerah-cerah sahaja. Jadi bagi bis kita yang ada kesempatan ataupun peluang bolehlah datang berkunjung ke Kompleks Pasar Neka dan Tamu Serembangun Tutong yang beroperasi pada pagi ini sehingga ke tengah hari ya. Baik, kita akan maklumkan nanti ada beberapa maklumat semasa mengenai dengan kegiatan yang akan diadakan di daerah ini. Kita saksikan dulu bahan visual yang kami sediakan untuk Auda keluaran hari ini. Agama Islam amat mensyorkan umatnya untuk mencuburi bidang perniagaan kerana di dalamnya terdapat kerahmatan dan rezeki buat mereka yang benar-benar ikhlas dan jujur mencari nafkah dari sumber yang halal kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW juga ada menekankan mengenai penghalalan jual beli dan menggalakkan perniagaan supaya umat Islam dapat memakmurkan dunia serta mampu menjana kekuatan ekonomi mereka. Berniaga bukan semata-mata di premis perniagaan, bahkan banyak bidang pekerjaan seperti penternakan, pertanian, pertukangan dan sebagainya yang pasti berakhir dengan urusan jual beli bagi memperoleh keuntungan hasil daripada usaha yang digembleng. Namun perkara yang paling penting ialah sifat benar dan jujur dalam menjalankan urusan perniagaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, yakni seperti makan riba, rampas, menipu dan berjudi, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu." Jelaslah ayat ini memperlihatkan bahawa cara untuk mendapatkan harta atau kepunyaan orang lain ialah melalui perniagaan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Perniagaan yang beretika ini semestinya akan memberi manfaat kepada semua pihak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai' wa harrama riba, yang tafsirnya padahal Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi berniaga ini merupakan salah satu pekerjaan yang terpuji. Kalau kita lihat daripada sirah Nabi SAW, di mana baginda terkenal sebagai seorang peniaga. Peniaga iaitu sebelum dan selepas baginda SAW dilantik menjadi rasul. Tambahan pula terdapat juga ramai daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang menceburkan diri mereka dalam pelbagai jenis perniagaan. Antaranya yang kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang peniaga. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang kaya, orang terkenal pada zaman itu. Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abu Waqqas dan banyak lagi daripada kalangan sahabat. Mereka ini adalah peniaga. Kita ni orang yang memang berniaga lah, dan banyak lagi kisah-kisah yang membuktikan bahawasanya perniagaan ini merupakan antara sumber utama rezeki seseorang itu, insya-Allah. Di negara Brunei Darussalam, pihak kerajaan sentiasa menyokong inisiatif dan penglibatan belia dalam bidang keusahawanan selaras dengan dasar belia negara dan memberikan bengkel-bengkel maupun program-program yang mengasah dan memantapkan kemahiran belia. Tuntasnya negara telah melihat akan peningkatan golongan usahawan belia yang semakin rancak melibatkan diri dalam dunia keusahawanan. Perkembangan yang positif ini memberi ruang buat para belia untuk meneroka peluang dan potensi dalam bidang perniagaan yang dapat dikecapi bukan sahaja di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Golongan belia memang kita ketahui merupakan aset yang amat berharga bagi sebuah negara.
Ianya adalah satu yang kita ni tonggak ataupun kekuatan bagi sebuah negara, bahkan pewaris kepimpinan negara dan kesinambungan umat pada masa hadapan. Seperti mana dikatakan oleh ulama, jika hendak melihat sebuah negara itu pada masa hadapan, maka lihatlah belianya pada masa ini. Alhamdulillah kita ni melihat para belia kita ni pada masa ini indah memilih pekerjaan dan juga indah menunggu peluang pekerjaan di sektor kerajaan, dan juga mereka ni pun banyak bekerja secara sendiri. Jadi banyaklah belia ni yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini. Dalam berniaga ni, alhamdulillah kita ni melihat para belia dapat menggunakan masa durang ini dengan kegiatan bermanfaat. Selain itu juga durang dapat menyahut seruan kerajaan, dan kita ni mustahil lah durang ni dapat membawa nama Brunei Darussalam ini keluar negara apabila perniagaan mereka yang diusahakan oleh mereka ini berjaya nanti insyaAllah. Bagi jual beli, kalau kita ni melihat adanya 3 rukun utama, iaitu pihak yang berakat, iaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah fasakat, lafaz ijab dan kabul. Saya jual, saya beli. Itu bagi yang kita ni yang antara manusia dengan manusia, jika jual beli itu atas Kemudian ada juga manusia dengan mesin, anda perlu kita ni ijab kabul lah, memang dimaklumi sudah. Atau ada mengikut hukum-hukumnya lah sudah. Kemudian yang ketiga, objek yang diakadkan, iaitu kalau kita ni berjual dan membeli itu mesti ada barangnya dan ada harganya. Jadi bagi setiap rukun yang disebutkan tadi, ada beberapa syarat-syarat lagi dalam itu yang memberikan kesan terhadap kesahihan akad dan juga hukumnya. Adapun kalau kita ni melihat selain daripada rukun, ada juga syarat-syarat ataupun tujuan utama kita ni berniaga ni, selain daripada kita ni untuk kelangsungan hidup kita ni ataupun untuk mencarikan keuntungan, tapi juga untuk kita ni mencarikan keberkatan. Jadi setiap transaksi urusan perniagaan yang kita ni jalankan mestilah mengikut prinsip muamalah Islam. Kita ni mesti jujur, adil, amanah, tidak membuat penipuan. Jadi seorang peniaga tu juga disunatkan untuk memperbanyakkan amalan bersedekah. Walaupun kita ni jual barang, mesti kita ni dalam waktu yang sama mesti juga ada bersedekah. Dalam perniagaan, sebagaimana disarankan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis ada disebutkan, iaitu terjemahannya, wahai para peniaga, sesungguhnya syaitan dan dosa akan hadir dalam jual beli. Oleh itu, campurkanlah sedekah dalam jual beli kamu. Ini riwayat Tirmizi. Adapun dalam berniaga itu memerlukan konsistensi serta perancangan yang teratur dalam menggerakkan perniagaan yang berjaya. Di dalam Islam juga ada menganjurkan mengenai etika berniaga yang diselami dengan niat ikhlas sebagai asas sesuatu perbuatan, kerana ia meletakkan sasaran atau matlamat. Niat yang ikhlas dan benar selalunya diikuti dengan pelaksanaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Kita ni melihat ilmu jual beli ini bukan senang-senang. Mesti juga berilmu lah kita ni menjadi berniaga ni. Mesti ada ilmu. Jadi dengan kita ni berniaga ni, kita ni memang salah satunya mendapat pendidikan yang tinggi secara informal. Dan ada juga yang secara formalnya dengan belajar. Kemudian berkemahiran dan berjaya. Kemudian mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Dengan kita ni berniaga tu, kita ni akan mengubah kehidupan nasib hidup kita ni kepada kehidupan yang lebih berkualiti. Dan juga ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Memanglah kalau kita ni berniaga ni, ia memang banyak membantu negara, contohnya daripada segi teks dan sebagainya. Kemudian import ekspor, ia akan membantu ekonomi negara ni untuk lebih dinamik dan berdaya tahan. Selain itu juga kepada negara, ianya menawarkan peluang pekerjaan. Dengan adanya terbuka banyaknya perniagaan-perniagaan, ia akan memberi ruang pekerjaan kepada anak-anak muda pada masa inilah. Dalam masa yang sama, ia juga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita ni. Kita ni akan dapat keluar daripada kemiskinan kepada kehidupan yang lebih baik. Dan insyaAllah kita ni berniaga ni, kita ni mencarikan keberkatan. Dengan adanya keberkatan, maka kata ulama akan bertambah-tambah. Jadi mudah-mudahan dengan perniagaan kita itu berkat, maka akan bertambah-tambah kebajikan yang kita ni dapat insyaAllah. Pembabitan para belia negara dalam mewarnai bidang keusahawanan secara proaktif dan progresif sememangnya amat diperlukan negara, kerana golongan inilah merupakan generasi penerus dalam mencapai kemajuan dan transformasi negara, selain memainkan peranan yang penting buat negara dalam memastikan pembangunan negara sentiasa terjamin dan mampu merealisasikan hasrat negara dalam mempelbagaikan sektor perekonomian yang dinamik dan berdaya tahan.